Hai Koma, hari ni jom kita tengokkan video anti-vaksin dan kita tengok sama ada informasi dia betul ataupun salah. Saya kecewa sangat sebenarnya. Saya kecewa dengan ulama, saya kecewa dengan agamawan, saya kecewa. Always a good idea untuk berjaga-jaga dengan video yang menggunakan emosi untuk influence awak. Saya kecewa kerana anda semua sanggup lebih sibuk pasal vaksin daripada nak kaji vaksin ni bagus ke tak. Sedangkan semua orang yang sibuk pasal vaksin ni sebenarnya tengah nak kaji, tengah nak make sure vaksin ni bagus ataupun tidak. Dan daripada situlah kita dapat tahu vaksin ni bagus. Ada profesor dah bagi tahu kau kena bully dalam program analisis Profesor Mustafa. Vaksin tu tak cukup kajian, tidak cukup kajian kepada manusia. Dah buat ke belum kajian dekat manusia? Dah. 43,000 lebih volunteer dah diuji kajikan and keputusannya sangat-sangat memberansangkan. Hari ni keluar seorang health worker lepas suntik terus sakit teruk. Seorang health worker yang kena suntik and terus sakit teruk tu, well, saya try cari kat internet apa yang dimasukkan and ada dua kes. Jom kita tengok. Kes pertama adalah this lady, seorang doktor. Waktu lepas beberapa hari dia dapat vaksin COVID tu, ada berita mengatakan beliau dah meninggal. Tetapi itu semua hanyalah berita palsu kerana beliau masih lagi hidup and well, sihat sahaja. Another case berlaku dekat Alaska di mana dua orang health worker lepas menerima vaksin COVID mengalami tindak balas alergik, tetapi kedua-duanya pun telah okey. Hanya dua kes daripada 144 vaksin yang disuntik di hospital tersebut. It is to be expected. Bila ada benda baru yang masuk dalam badan kita, ada kemungkinan untuk develop alergi. Betul, ada orang alergik dengan kacang, ada orang alergik dengan udang. Ada dalam sinar harian, ada dalam berita harian hari ini. 6 orang mati, 4 orang. Ini adalah berita yang dikatakan vaksin COVID membunuh 6 orang sewaktu kajian. Tetapi berdasarkan fakta sebenar, ini adalah 6 orang daripada 40,500 lebih trial yang awal yang kita cakapkan tadi. Vaksin ni dia tak dibagi dekat ke semua 43,000 orang tau. Dia bagi separuh tu placebo, maksudnya tipu-tipu je punya suntikan. Separuh lagi adalah vaksin yang betul. Daripada 6 orang yang meninggal, 4 dapat placebo. Maksudnya tak ada kaitan langsung dengan vaksin. Dia meninggal disebabkan benda lain. 2 orang yang meninggal adalah disebabkan oleh sakit jantung dan juga arteriosklerosis, masalah salur darah. Juga tak ada kaitan dengan vaksin. And one of them meninggal 62 hari selepas disuntikkan. It's like macam saya dapat vaksin, lepas tu saya keluar daripada hospital and then saya kena langgar dengan lori. Adakah itu salah vaksin ataupun salah saya tak tengok kiri kanan? Masih 3,150 orang sakit di Amerika. Cocok di UK 350,000. UK sekarang ni dah disuntik sebanyak 944,000 as of 3 Januari 2021. Lepas tu terus lockdown. Konon-konon ada virus baru. Yang ada tu bukan virus baru. Yang ada tu adalah strain baru. Virus yang sama tapi dah berubah bentuk menyebabkan dia lebih cepat infect berdasarkan kajian awal. Tetapi ini still bukan masalah vaksin. Ini adalah masalah lain berdasarkan virus ni. Sebab kita lockdown kan UK. Kita ada dengar berita ke 944,000 orang meninggal disebabkan vaksin di UK? No. Kenapa buta perut, buta hati, buta akal? Emosi. Mufti, ulama, menteri. Emosi. Kenapa ada isu Emosi. kes 500 juta komisen orang Belum KK dibuktikan. Kau tak nampak ke benda ni adalah satu penipuan? Yang pasal duit saya tak nak sentuh. Sebabnya itu bukan bidang saya. Saya adalah bidang sains. Saya nak sentuhkan pasal salah faham sains yang dicuba bawakan dekat sini. Tetapi this part ini adalah masalah. Why? Dia adalah satu penjagaan vaksin. Saintis yang bertungkus lumus, beribu saintis bertungkus lumus yang cuba nak siapkan vaksin ni, adakah mereka tak layak dibayar apabila awak cakap ini adalah perniagaan? They deserve some compensation on their work. It's a business. So what? Some business mengenyangkan orang. Some business menyebabkan orang boleh pakai baju. Some business boleh mencegah penyakit daripada merebak. Orang yang mati 0.03, 0.05 di Singapura, di Malaysia, orang yang mati 0.05. Dekat Malaysia, kadar kematian kita dah dekat 483 kematian. Ada 117 kes yang dijangkiti. Kalau kita dapatkan persentage dia adalah 0.4%, bukan 0.04%.
Maksudnya it is higher than what they expect. Kita Malaysia, kadar kematian kita agak rendah sebab KKM dan juga frontliners kita dah berjaya menjalankan tugas mereka, doing a very great job to prevent everything daripada merebak banyak. Jom kita tengok satu negara yang tak berjaya nak bendung, ya ini kita ada Amerika. 20.5 juta rakyat mereka dah dijangkiti COVID, and daripada 20.5 juta, 350,000 meninggal. Kadar kematian untuk negara yang rakyat yang banyak tak dapat nak menerima, di mana COVID ni punya bahaya adalah lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Jadi tolong jangan tukarkan, tolong jangan jadikan Malaysia another US dengan mengikut kata-kata orang yang sebegini. Betul. Yang kalau tak ada COVID pun memang kita akan meninggal. What kind of thinking is that? Di mana awak kata orang tua ni ada ke tak ada COVID pun orang akan meninggal juga. Baik kita biarkan saja dia orang meninggal. What kind of human can say that word with a straight face? Ini berdasarkan data pada 30 Disember 2020 untuk Amerika. Ada kematian, betul tak dinafikan yang lebih tua lebih tinggi kadar kematian, tetapi tak bermaksud orang yang muda terlepas sepenuhnya. Kita tengokkan dekat sini, 2,000 lebih umur 25 hingga 34 meninggal, 5,000 lebih umur 35 hingga 44 meninggal, dan 14,000 lebih umur 45 hingga 54 meninggal. Itu semua adalah range umur mereka-mereka yang sedang menjadi bapa kepada anak-anak yang masih kecil ataupun remaja. Do they deserve that? Kenapa kita mengikut pelobi-pelobi yang beruntung berjuta-juta? There is no logic there. Disebabkan orang tu kaya, boleh dengar cakap dia orang. That's weird. Kalau orang tu salah, kita tak dengar boleh. Kalau orang tu betul, kita ikut, tak ada masalah. Tapi sebabkan dia kaya, tak nak dengar. What kind of logic is that? Jadi WHO dibiayai oleh... This is fun. Dah saya cakap. Dia tengah cakap pasal WHO. Di belakang ni dibiayai oleh syarikat-syarikat vaksin. Dia kata WHO dibiayai oleh syarikat-syarikat vaksin. Let's go and take a look. Dekat website WHO sebenarnya you can see di mana diorang dapat duit. And most of them adalah negara. Ya, Afghanistan menyumbang 15 juta US dollar. African, I hope you know African. And then kita ada Cyprus, Croatia, Estonia, Finland, France. Oh, ada satu dekat sini, Gavi, The Vaccine Alliance. Dia menyumbang 6 juta. Nampak macam banyak, betul? Germany sumbang 425 juta. Germany sumbang 425 juta US dollar. Saudi Arabia menyumbang 23 juta. Kuwait 60 juta. And the list goes on and on and on. Gavi, The Vaccine Alliance is hardly the top contributor. Melinda Gates Foundation adalah penyumbang dana terbesar WHO. Jom kita tengokkan berapa juta Bill and Melinda Gates sumbang kepada WHO. 14 juta US dollar. Penyumbang terbesar ke? Not by a long shot. Takkan tak boleh nak kaji. Betul. Takkan tak boleh nak kaji. Fakta salah macam tu nak disebarkan. Apa jadi kepada anak-anak kita? Apa jadi kepada diri kita? Apa jadi kepada zuriat yang akan datang selepas DNA kita diubah? Lepas DNA kita diubah, kata dia. Tetapi DNA kita tidak boleh diubah. Setiap manusia on average ada 37.2 trillion cells. And setiap cells tu ada kita punya DNA di dalam kromosom kita tersendiri. Jadi untuk mengubah setiap sel tu impossible. Melainkan orang ni hanya ada satu sel. Maksudnya dia ni macam amoeba, paramecium ataupun bakteria, di mana kita boleh ubah DNA-nya. Jadi yang tadi tu mungkin bakteria, itu sebab dia risau. Dan saya setuju dengan dia. Apa nak jadi kepada kita punya anak-anak dan zuriat yang akan datang, kiranya orang sebegini berleluasa. Next part of this video, dia akan cakapkan pasal kenapa peratusan sembuh tinggi tanpa vaksin. Ini adalah satu salah faham yang besar, dan sebenarnya video ni agak dragging. Dia akan cakap je kenapa tak ada orang yang dah sembuh ni boleh tolong datang dan tampil ke depan, bagi tahu dekat kami macam mana pengalaman awak semua. Sebenarnya dah banyak dah yang share pengalaman masing-masing. Kena faham satu benda, vaksin bukan untuk sembuhkan orang yang dah kena COVID. Vaksin adalah untuk pencegahan sahaja. So ini the next part of this video 100% tersilap konsep. Nak salahkan tak ada vaksin pun boleh sembuh, kenapa nak kena ambil vaksin? Because we want to prevent, mencegah. That's it from me.